Nabil Mahir akhirnya bersuara. Kebenaran pahit tentang pengkhianatan Aida Jebat. Cinta yang dahulu membara kini tinggal labu. Dulu, setiap kali nama Nabil Mahir dan Aida Jebat disebut, hati rakyat Malaysia pasti terbayang akan pasangan ideal yang penuh dengan senyuman manis, video romantik di media sosial, dan kemesraan yang seolah-olah tidak akan pernah pudar. Mereka dianggap pasangan emas dunia selebriti Malaysia, bak dongeng moden yang menjadi inspirasi buat ramai pasangan muda. Namun kini, nama mereka hanya tinggal kenangan, dan kebenaran yang akhirnya terbongkar dari mulut Nabil sendiri menggoncang bukan hanya dunia hiburan, tetapi juga hati para peminat setia mereka. Selama berbulan-bulan, spekulasi demi spekulasi bertebaran. Kenapa Aida tidak lagi muncul di sisi Nabil? Mengapa gambar-gambar mesra mereka tiba-tiba dipadam? Apa yang berlaku di sebalik senyuman yang selama ini ditayangkan kepada umum? Soalan demi soalan timbul, namun tiada jawapan pasti. Mereka memilih untuk berdiam diri, membiarkan teka-teki itu terus menghantui ruang maya dan realiti. Tetapi kini, segalanya berubah. Nabil Mahir akhirnya bersuara. Dalam satu temu bual eksklusif yang penuh emosi dan air mata, Nabil membuka kisah sebenar. Satu kisah pengkhianatan yang tidak pernah disangka akan berlaku, apatah lagi dari seorang wanita yang pernah dicintai sepenuh jiwa. Saya cuba lindungi semuanya. Saya tak nak burukkan sesiapa. Tapi sampai bila saya harus berdiam diri, sedangkan saya yang setiap hari memikul beban yang tak tertanggung ni. Nabil Mahir. Menurut Nabil, retaknya rumah tangga mereka bukan berpunca daripada faktor biasa seperti tekanan kerja atau perbezaan pendapat. Sebaliknya, segala-galanya bermula apabila dia mula mengesyaki perubahan sikap Aida. Terlalu kerap keluar malam, terlalu sibuk dengan urusan kerjaya yang tidak jelas, dan terlalu jauh, walaupun hanya duduk bersebelahan. Hari demi hari, kesunyian mula menjelma dalam rumah yang dulunya dipenuhi tawa anak-anak. Satu malam, tanpa diduga, Nabil menemui mesej-mesej yang tidak sepatutnya. Bukti jelas yang mengesahkan bahawa isteri yang dipercayainya telah berpaling tada. Saya tak nak percaya. Saya ulang baca mesej itu berkali-kali. Saya harap saya salah. Tapi ternyata, inilah kebenaran yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Nabil Mahir lelaki yang selama ini dikenali dengan sifat lemah lembut dan penuh sabar, akhirnya runtuh dalam diam. Tiada jeritan, tiada marah, hanya diam yang penuh luka. Dan pada waktu itu, Aida pergi tanpa berpaling, meninggalkan dua anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, hanya tahu bahawa ibu mereka tidak lagi pulang seperti biasa. Kini, Nabil Mahir menjalani hidup sebagai bapa tunggal, menguruskan segalanya sendiri, dari bangun pagi menyuapkan sarapan kepada anak-anak, menghantar ke sekolah, memandikan, mendodoi hingga tidur. Bukan mudah, tapi dia tetap gagahkan diri. Saya tak kisah penat. Saya tak kisah hilang semua. Asalkan anak-anak saya tetap senyum. Mereka sumber kekuatan saya sekarang. Nabil Mahir. Apa yang membuat kisah ini lebih menyentuh hati adalah bagaimana Nabil menyembunyikan semua penderitaan itu dari mata dunia.
Dalam setiap penampilan, dia tetap tersenyum, tetap kelihatan tenang, seolah-olah tiada apa-apa berlaku. Tetapi di sebalik senyuman itu tersimpan 1000 luka. Luka yang dalam dan belum sembuh. Media sosial kini dibanjiri semula dengan nama Nabil Mahir. Bukan sebagai suami kepada Aida Jebat, tetapi sebagai seorang ayah tabah yang berjuang demi anak-anaknya. Para netizen mula bersimpati, ramai yang menyokong. Ada juga yang mengecam Aida kerana memilih jalan yang menghancurkan institusi keluarga yang satu ketika dahulu menjadi impian ramai. Namun begitu, Nabil tetap enggan mengungkap semua. Dia masih memilih untuk melindungi sebahagian kebenaran demi menjaga maruah orang yang pernah dicintai. Tapi cukup dengan pengakuan ini, rakyat Malaysia kini menyadari bahawa apa yang kelihatan sempurna di luar belum tentu indah di dalam. Saya tidak membenci, saya cuman kecewa, dan saya doakan dia bahagia, walau bukan dengan saya, Nabil Mahir. Dan disinilah segalanya bermula, bukan satu pengakhiran, tetapi permulaan baru untuk seorang lelaki yang kehilangan segalanya, tetapi masih memeluk erat harapan dan kasih untuk anak-anaknya. Dalam setiap gerak-geri harian Nabil Mahir, terselit satu dunia kecil yang hanya difahami oleh insan yang pernah merasa kehilangan dalam diam, bukan kehilangan barang, tetapi kehilangan rasa. Rasa dicintai, rasa dihargai, rasa menjadi sebahagian daripada seseorang. Kini, rasa itu telah lama pudar, namun dia tetap berdiri. Tidak sebagai selebriti, tetapi sebagai seorang ayah yang menyikat rambut anak perempuannya setiap pagi, yang memakai apron kartun untuk memasak nasi goreng kegemaran si kecil, dan yang mengelap air mata mereka dengan penuh kelembutan ketika mereka rindu pada sosok ibu yang semakin hari semakin kabur dari memori. Di ruang tamu kecil rumahnya terdapat satu sudut istimewa, rak buku mini dengan beberapa patung mainan kecil, gambar keluarga yang diambil ketika percutian ke Jepun, dan sebuah bingkai kosong. Bingkai itu dulunya berisi gambar perkahwinan mereka, gambar yang menjadi simbol cinta abadi, atau setidaknya itu yang dia sangkakan. Kini, itu kosong. Kosong bukan kerana dendam, tetapi kerana Nabil tidak tahu harus meletakkan apa di situ. Setiap kali matanya terarah ke bingkai itu, hatinya seolah-olah berdetak lebih perlahan. Sejenak, dia termenung, namun segera kembali ke dunia nyata apabila terdengar suara anaknya bertanya, "Papa, Mama balik bila?" Pertanyaan yang tidak pernah gagal membuatkan Nabil terkedu. Tapi dia sudah belajar untuk senyum, untuk tidak menunjukkan bahawa hatinya baru saja hancur berkali-kali. Dia akan duduk bersila di depan anaknya, menyentuh pipi mereka dan berkata, "Mama sayang kamu, tapi Mama ada hal penting kena urus. Papa kat sini, kan? Papa sentiasa ada." Setiap malam, Nabil akan berjalan ke bilik tidur anak-anak perlahan-lahan, memastikan mereka diselimuti elok, mematikan lampu, dan berbisik perlahan, "Selamat malam, dunia kecil Papa." Dunia kecil, itulah panggilan hatinya untuk anak-anaknya. Kerana dalam kekosongan yang ditinggalkan Aida, merekalah yang menyinari hidupnya.
Walaupun kadangkala cahaya itu hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah ke depan. Ada satu malam, ketika hujan turun deras dan petir memecah langit Kuala Lumpur, anak bongsunya menangis ketakutan. Nabil segera memeluk, mendodoikan, dan menyanyikan lagu yang pernah mereka nyanyikan bersama sebagai keluarga. Lagu yang kini menjadi gema luka. Lagu tu lagu Mama, ya sayang, tapi sekarang lagu tu jadi lagu kita. Di meja makan masih ada 3 pinggan. Nabil tidak pernah lupa meletakkan pinggan untuk Aida. Bukan kerana dia berharap wanita itu akan kembali, tetapi kerana dalam hatinya, dia masih cuba mengekalkan sedikit sisa keluarga yang pernah lengkap. Setiap kali makan malam berakhir, dia akan kemas pinggan itu terakhir sekali dengan gerakan perlahan, seolah-olah menghormati kenangan yang telah pergi. Rutin hariannya bukan lagi tentang dunia hiburan atau tawaran iklan seperti dahulu. Kini harinya bermula dengan alarm jam 5 pagi, membangunkan anak-anak, menyediakan sarapan, mengikat tali kasut mereka, dan menghantar ke sekolah. Kadangkala ada ibu bapa lain yang tersenyum melihat Nabil. Ada yang memuji dia sebagai bapa hebat. Tetapi tiada siapa tahu bahawa setiap pagi adalah perjuangan. Perjuangan menahan air mata, menahan diri daripada runtuh di depan anak-anak. Papa penat. Penat sikit je, tapi senyuman kamu buat papa kuat. Malam-malam sepi menjadi teman akrabnya. Di saat anak-anak lena dibuai mimpi, Nabil akan duduk di balkoni rumah dengan secawan kopi yang sudah sejuk. Di tangan, telefon bimbitnya terbuka pada galeri gambar. Setiap gambar Aida, setiap video anak-anak memanggil Mama, membuatkan jantungnya seakan berhenti sebentar. Dia tidak membenci Aida. Dia hanya kecewa. Kecewa kerana wanita yang pernah berjanji sehidup semati kini tidak lagi memilih untuk hidup dalam babak yang sama. Saya masih ingat hari pertama saya lamar dia. Wajah dia waktu itu, saya rasa saya lelaki paling bertuah di dunia. Tapi sekarang, saya cuma seorang lelaki yang cuba tidak menyalahkan takdir. Dan begitulah Nabil terus hidup. Dengan senyuman yang diukir demi anak-anak, dengan duka yang disimpan dalam diam, dan dengan kasih yang tak pernah pudar walaupun terkhianati. Dia belajar untuk menjadi lelaki yang tidak sempurna, tetapi cukup untuk membuat 2 jiwa kecil merasa disayangi. Setiap detik kecil kini menjadi memori besar. Gigi pertama yang gugur, kali pertama berbasikal tanpa roda kecil, hari pertama sekolah. Semua itu Nabil simpan dalam jurnal kecil berwarna coklat yang dilabel kenangan kita. Jurnal itu bukan hanya catatan tentang anak-anak, tetapi juga doa-doa yang Nabil tulis dalam diam untuk Aida, untuk dirinya, dan untuk masa depan yang belum pasti. Dan di balik semua itu, Nabil tahu, cerita ini belum selesai. Hati manusia bukan kertas yang boleh dilipat dan dilupa. Ada luka yang tidak berdarah, tapi tetap sakit. Ada kehilangan yang tidak diumumkan, tapi tetap membekas. Nabil Mahir, lelaki. Dalam bayang-bayang cinta yang hilang, ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh Nabil, tidak dalam temu bual, tidak di media sosial,
dan tidak kepada mana-mana teman rapat sekalipun. Dalam diamnya, dalam senyumannya yang lembut dan tutur katanya yang penuh tenang, ada satu rahsia yang terus terkunci, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kisah pengkhianatan dan kesedihan yang telah dia dedahkan. Setiap malam, selepas anak-anak tidur, apabila sunyi mula menyelinap ke setiap sudut rumahnya, Nabil akan membuka laci meja kerja di biliknya. Dalam laci itu terdapat sebuah sampul surat berwarna krim yang telah lusuh, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibuang. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan halus. Untuk kamu, jika suatu hari aku tak kembali. Nabil tidak pernah mengaku bahawa surat itu wujud, tidak pernah menceritakan tentang waktu dia menemuinya, tersembunyi dalam sebuah buku lama yang Aida tinggalkan secara tidak sengaja. Dia tidak tahu harus membacanya atau tidak. Surat itu seakan menjadi simbol dari satu teka-teki besar. Adakah Aida benar-benar pergi kerana seorang lelaki lain? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih sulit untuk dijelaskan? Dia menyimpan surat itu selama berbulan-bulan, mengelakkannya seolah-olah surat itu beracun. Tapi ia tetap ada, berdenyut seperti jantung kedua yang tidak boleh diabaikan. Satu malam, ketika hujan turun seperti tumpah dari langit dan bunyi guruh menggema seperti jeritan jiwa yang terpendam, Nabil hampir membukanya. Tangannya menggigil saat menyentuh ujung sampul. Tapi akhirnya, dia hanya menyandarkan diri di kerusi, menatap lampu yang malap sambil berbisik. Kalau aku tahu semua, mungkin aku takkan sanggup untuk terus senyum depan anak-anak. Dan begitulah, dia terus memilih untuk tidak tahu. Di luar sana, ramai yang masih bertanya apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Ada yang berspekulasi Aida jatuh cinta dengan lelaki lain. Ada yang mendakwa dia mengalami kemurungan pasca kehamilan. Malah ada teori yang lebih aneh, bahawa semuanya hanyalah perjanjian rahsia antara dua selebriti untuk menjaga imej masing-masing, dan perpisahan itu bukanlah kerana cinta yang pudar, tetapi kerana sesuatu yang tidak boleh didedahkan kepada umum. Sahabat terdekat Aida juga mulai menjauh dari media, menolak untuk memberikan sebarang komen. Malah, beberapa teman artis yang rapat dengan pasangan ini sebelum ini juga kelihatan canggung apabila nama Aida disebut. Seperti ada satu perjanjian diam-diam yang menyelubungi seluruh perpisahan mereka. Tapi di sebalik semua misteri, ada satu hal yang nyata. Nabil masih menunggu sesuatu. Bukan Aida, mungkin. Tapi sesuatu. Dia mula kerap ke satu tempat, sebuah rumah kecil di pinggir Subang Jaya, tempat yang tidak ramai tahu wujud dalam hidupnya. Rumah itu dulunya milik arwah datuknya, kini seolah-olah menjadi tempat dia menyembunyikan sisi dirinya yang tidak diketahui sesiapa. Di sana, dia menyimpan barang-barang lama Aida, diary, pakaian, hadiah, hari jadi, dan gambar-gambar yang tidak pernah dikongsi dengan umum. Satu dunia rahsia yang Nabil ciptakan untuk dirinya sendiri. Kadangkala, dia akan duduk di laman belakang rumah itu, merenung pohon tua yang bergoyang perlahan,
Sambil membaca semula surat-surat lama dari Aida sebelum mereka berkahwin. Surat yang penuh janji, harapan, dan cinta yang kini tinggal abu. Tapi kenapa dia tidak buang semua itu? Kenapa dia masih menyimpannya dengan rapi, seperti harta karun? Saya cuma rasa belum habis. Sesuatu masih tertinggal. Mungkin belum sampai masanya untuk saya tahu semuanya. Dan begitulah, cerita mereka tidak pernah benar-benar tamat. Walaupun Aida tidak lagi muncul dalam hidup Nabil secara fizikal, bayangnya masih ada di mana-mana. Dalam tawa anak-anak, dalam bau syampu di bantal, dalam lagu-lagu yang tidak sengaja berkumandang di radio. Ada kabar angin mengatakan bahawa Aida telah berpindah ke luar negara, menyembunyikan diri dari dunia hiburan dan semua tekanan yang datang bersamanya. Ada juga yang mengatakan dia kini menetap di sebuah pusat pemulihan spiritual di Langkawi, memutuskan hubungan dengan dunia luar, tapi tiada siapa yang dapat mengesahkannya. Dan Nabil, dia juga tidak pernah cuba dia menghubungi, walau dia ada nombornya. Dia tunggu bukan balasan, tetapi petanda. Di dalam hatinya, dia tahu bahawa kebenaran tidak selalu indah. Kadangkala, ia menyakitkan lebih dari dusta. Tapi seandainya Aida kembali suatu hari, berdiri di depan pintu rumah, dengan mata yang berkaca dan suara yang retak, adakah Nabil akan mampu memaafkan? Atau lebih misteri lagi, adakah dia sebenarnya sudah tahu semuanya, tetapi memilih untuk terus berbohong kepada dunia dan kepada dirinya sendiri? Malam kian larut. Bunyi kipas siling berputar perlahan mengisi ruang sunyi yang tidak bersuara. Nabil duduk sendirian di sudut ruang tamu, di atas sofa yang semakin usang, memandang kosong ke arah cermin besar di dinding. Wajahnya terpampang di situ, mata yang letih, garis halus di dahi, dan bibir yang tak lagi tersenyum lebar seperti dulu. Dalam pantulan itu, dia melihat seorang lelaki yang masih belum selesai dengan masa lalu. Jam berdetik, dan detik itu terasa terlalu keras, seolah-olah menghitung setiap detik luka yang belum sembuh. Anak-anak telah lama lena. Bunyi nafas mereka dari bilik sebelah menjadi satu-satunya irama hidup yang memberi ketenangan. Namun di hati Nabil masih bergolak, bukan kerana dendam, bukan kerana marah, tetapi kerana perasaan yang tidak tahu harus pergi ke mana. Dia kembali ke meja kerjanya. Di sana, laci itu masih ada. Sampul surat lusuh itu masih belum disentuh. Tangannya teragak-agak, tapi kali ini jari-jarinya menyentuh ujung kertas itu lebih lama dari biasa. Perlahan-lahan, dia menariknya keluar dari tempat persembunyian. Cahaya lampu meja menimpa tulisan tangan Aida, dan buat seketika seluruh dunia terasa terhenti. Untuk kamu, jika suatu hari aku tak kembali. Nabil membuka sampul itu, tapi tidak membaca isinya. Tidak malam itu. Tidak selepas semua yang telah dia lalui. Dia hanya letakkan kertas itu di atas meja dan merenungnya seperti ia adalah cermin kedua. Bukan memantulkan rupa paras, tetapi memantulkan segala kemungkinan.
Mungkinkah kebenaran yang ada di dalam surat itu akan mengubah segalanya? Mungkinkah Aida sebenarnya tidak pernah pergi kerana dia mahu? Atau adakah ini hanya sisa emosi seorang lelaki yang enggan melepaskan? Di luar jendela, hujan renyai mula turun seperti air mata langit yang perlahan-lahan menitis tanpa suara. Nabil bangun, menarik langsir sedikit, memerhati titisan yang menari di kaca. Setiap titis hujan seperti bisikan kenangan, setiap gerimis seperti gema suara Aida yang suatu masa dahulu memanggil namanya dengan penuh cinta. Dia teringat kembali saat-saat manis yang tidak sempat difahami sebagai saat terakhir. Seperti waktu mereka ketawa di dapur sambil memasak bersama. Seperti waktu Aida mengejutkan ulang tahunnya dengan lilin kecil dan lagu yang dinyanyikan perlahan. Seperti saat Aida menggenggam tangannya erat di hospital saat anak pertama mereka dilahirkan. Semua itu sekarang tinggal serpihan berselerak di sudut-sudut memori. Tapi bukan hanya kenangan manis. Ada juga bayangan aneh yang kadang datang di malam hari. Wajah Aida yang muram, suara tangisannya dalam bilik air, tangannya yang menggigil bila memegang telefon. Nabil mula menyedari bahawa barangkali dia tidak benar-benar melihat semua yang terjadi. Barangkali ada sesuatu yang dia abaikan, yang dia sangka kecil, tapi membunuh perlahan-lahan dari dalam. Terlalu banyak soalan yang tidak pernah terjawab, dan mungkin tidak akan pernah. Aida memilih diam, dan diam itu lebih mengganggu daripada kemarahan atau tangisan. Ia membuka ruang untuk teka-teki, untuk teori yang tidak sahih, untuk harapan yang tidak wajar. Kalau aku tahu semua, adakah aku akan faham? Atau aku akan lebih terluka? Nabil tidak tahu jawapannya. Tiada siapa yang tahu. Bahkan orang-orang yang melihat hidup mereka dari luar, para peminat, media, sahabat, keluarga, semuanya hanya melihat kepingan permukaan. Mereka tidak tahu apa yang berlaku bila pintu rumah tertutup. Tidak tahu tentang malam-malam sepi yang berlalu tanpa pelukan. Tidak tahu tentang perbualan yang semakin pendek. Tidak tahu tentang panggilan telefon yang dijawab dengan nada asing. Mungkin Aida ada alasan sendiri. Mungkin dia membawa luka yang tidak mampu dijelaskan. Mungkin dia juga terperangkap dalam dunia yang dia tidak pilih. Dan mungkin surat itu menyimpan jawaban, atau tidak menyimpan apa-apa langsung, hanya sisa ketakutan dan keraguan. Tapi malam itu, Nabil tidak membuka surat itu. Sebaliknya, ia menyimpan semula kertas itu ke dalam sampul dan meletakkannya kembali ke dalam laci. Seperti seorang penjaga yang belum bersedia membuka peti rahsia yang dijaga bertahun-tahun. Dia menutup laci perlahan-lahan dan hanya duduk diam, mendengar bunyi hujan yang semakin lebat. Tangannya memeluk dirinya sendiri, seperti ingin menahan sejuk yang datang bukan dari angin, tetapi dari dalam dada. Jam menunjukkan pukul 2.13 pagi. Anak bongsunya menangis dalam tidur. Nabil segera bangun, masuk ke bilik mereka, dan memeluk anaknya erat.
Dalam pelukan itu, dia cuba meyakinkan dirinya bahawa dia masih cukup, walaupun hatinya tidak utuh, walaupun jiwanya belum sembuh. Dan ketika mata anak itu kembali tertutup, dan ruang rumah kembali senyap, Nabil berdiri lama di ambang pintu, memandang gelap dengan mata yang basah. Dia tidak tahu esok akan membawa apa. Tapi malam ini, dia masih di sini. Masih hidup. Masih menunggu. Bukan pada seseorang, tetapi pada sebuah penjelasan yang mungkin tidak pernah akan datang. Atau mungkin sudah datang, tapi dia belum sanggup menerimanya. Dan di luar sana, hidup terus berjalan. Dunia terus berpusing. Aida entah di mana. Surat entah bila akan dibuka. Anak-anak terus membesar dengan senyum dan luka yang tidak mereka mengerti. Dan Nabil Mahir, lelaki yang dahulu dikenali dengan tawa ceria dan jenaka spontan, kini hanyalah sebuah nama dalam kisah yang belum selesai, yang digantung di antara cinta, kehilangan, dan misteri yang tidak diketahui sesiapa.